Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahabudin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, baru-baru ni jadi viral pula satu kenyataan daripada Harian Metro tentang lelaki dakwa dimadukan isteri, masih kekal suami isteri katanya. Dan isu ini agak menarik tentang isu perkahwinan dan juga perceraian yang diuruskan oleh mahkamah. Kita nak berikan sedikit ulasan berkaitan tentang isu ini. Tapi kita baca dulu apa yang disebutkan di dalam akhbar Harian Metro. Lelaki dakwa dimadukan isteri, masih kekal suami isteri. Wartawan Nur Fazlina Abdul Rahim, NSTP. Ini gambar lelaki yang didakwa dimadukan itu. Ini peguam dia. Tanah Merah, Mahkamah Rendah Syariah di sini. Tanah Merah Kelantan lah. Mahkamah Rendah Syariah di sini hari ini memutuskan seorang suami yang mendakwa dimadukan isterinya masih kekal sebagai suami isteri. Hakim Ahmad Hariri Muhammad Saad membuat keputusan itu selepas Rahman Muhammad Jaafar 47 tahun membuat sumpah penafian bahawa beliau tidak pernah menceraikan isterinya dengan talak 3 sebagaimana yang didakwa. Menerusi lafaz sumpah defendant, maka defendant dan plaintiff masih kekal sebagai suami isteri melainkan ada bukti baharu yang dikemukakan plaintiff, kata Ahmad Hariri ketika membacakan keputusan lafaz cerai di antara Rahman dan Wan Nur Syakirin Wan Abdul Razak 32 tahun. Mahkamah kemudiannya menetapkan 22 Oktober sebagai tarikh sebutan permohonan cerai yang difailkan oleh Wan Nur Syakirin. Rahman ketika ditemui berkata dia bersyukur dengan keputusan mahkamah yang memutuskan dia dan isteri keduanya masih kekal sebagai suami isteri. Alhamdulillah, saya berani bersumpah kerana saya tidak pernah melafazkan cerai talak 3 sebagaimana yang didakwa isteri. Apa yang boleh saya katakan, sehingga kini saya masih sayangkan isteri kedua saya dengan apa yang dia lakukan terhadap saya sehingga berkahwin dengan lelaki lain. Walaupun isteri ada memfailkan cerai, saya tidak akan melepaskannya kerana sayang saya terhadap dia masih kuat, katanya. Sementara itu, Peguam Marzuki Muhammad yang mewakili Rahman berkata, mahkamah memutuskan anak guamnya masih suami isteri dan menetapkan 22 Oktober ini sebagai tarikh sebutan permohonan cerai yang difailkan oleh plaintiff. Keputusan Mahkamah Rendah Syariah Tanah Merah hari ini akan dibawa ke Mahkamah Tinggi Syariah Kota Baru bagi membuat keputusan lanjut memandangkan perkahwinan plaintiff dengan suami keduanya difarakkan sementara sebelum ini. Media sebelum ini melaporkan tindakan seorang wanita yang memadukan suami terbongkar selepas perkahwinan kedua wanita terbaik diketahui oleh suami pertama. Rahman mendedahkan dia berkahwin dengan isterinya yang berusia 32 tahun pada Januari 2019 di Narathiwat, Thailand, sebelum isterinya menghilangkan diri dari rumah pada Januari lalu. Perkahwinan mereka disahkan cukup syarat mengikut hukum syarak oleh Mahkamah Rendah Syariah Tanah Merah pada 6 Jun lalu dan didaftarkan di Pejabat Agama Jajahan Tanah Merah. Bagaimanapun, Rahman terkejut apabila mengetahui isterinya berkahwin dengan lelaki lain pada April lalu, dipercayai menggunakan surat cerai dengan suami pertama pada wanita berkenaan. Jadi ini yang berlaku di mahkamah tentang kisah seorang lelaki yang dia dimadukan oleh isterinya. Dengan maksud apa? Waktu isteri dia masih lagi isteri dia tu pergi kahwin dengan lelaki lain. Tapi menariknya, isteri dia tu dakwa bahawa si Rahman ni dah pernah menceraikan dia dengan talak 3. Tetapi apabila dia kahwin dengan lelaki baru dia itu, dia gunakan surat cerai dengan lelaki lama sebelum ni, bukan dengan Rahman. Sehingga akhirnya perkahwinan mereka dianggap sebagai sah. Lalu kemudian kes ini dibawa ke mahkamah. Rahman dia mengaku dia bersumpah bahawa dia tidak melafazkan talak sehingga mahkamah mengekalkan perkahwinan mereka dan mahkamah juga tangguhkan daripada sudut status perkahwinan di antara isteri Rahman tadi dengan suami baru dia. Dan itulah sistem yang perlu kita hormati yang ada di negara Malaysia kita hari ini. Kerana daripada sudut isu-isu perkahwinan, perceraian dan rujuk, perkara-perkara seperti ini ustaz-ustaz kita memang banyak mengajar di masjid dan surau. Tetapi masalah yang paling besar kita perlu tahu bahawa apabila sesuatu perkahwinan itu mahu disahkan ataupun perkahwinan itu mahu dibatalkan, ia tidak boleh sekadar hanya mendapat fatwa pandangan daripada ustaz-ustaz tertentu sahaja. Tetapi ia perlu dirujuk kepada mahkamah syariah yang mempunyai hak dan wewenang untuk mensahkan sesuatu perkahwinan dan juga membatalkan sesuatu perkahwinan. Ustaz-ustaz kena disiplin dalam bab ni. Awak boleh mengajar berkaitan tentang munakahat, awak boleh mengajar tentang hukum-hukum sesuatu, tetapi apabila orang tanya awak, apa hukum isteri saya telah buat saya macam ni, demikian juga apa yang saya perlu buat apabila isteri saya buat macam ni. Ustaz-ustaz sebaiknya mungkin dia boleh menjadi seorang pendengar sahaja, tetapi tak perlulah dia menjadi penyelesai masalah. Kerana dalam bab ni, khususnya dalam bab perkahwinan ni, penyelesai masalah ialah mahkamah. Apa yang mahkamah putuskan, maka itulah yang akan digezetkan. Itu
itulah fatwa yang diambil setelah pihak mahkamah mendapat gambaran. Apatah lagi dalam sistem fatwa, kita selalu disebutkan dengan satu konsep asas, iaitu al-hukmu ala syai'in far'un an tasawwuri. Hukum terhadap sesuatu adalah cabang daripada gambaran yang telah kita dapat daripada hal ataupun situasi berkenaan. Oleh sebab itu, apabila kita dapat memahami situasi itu dengan lebih details, maka kita punya jawapan pasti akan lebih details. Tetapi kalau kita hanya diberikan survey sahaja, boleh jadi jawapan itu adalah berbeza. Saya dah tengok dekat Facebook ada yang mengatakan bahawa orang perempuan seperti isteri Rahman ni patutnya diceraikan saja, tak payah simpan-simpan lagi. Sahabat-sahabat kena tahu bahawa dalam bab isu perkahwinan ini, ia bukan sekadar kalau isteri kita buat masalah, suami kita buat masalah, ia pasti berhujung dengan perceraian. Selalu kita tengok, macam kita tengok komen dekat sini, kata dia masih nak simpan ke bang, jangan malukan kaum suami, bagi talak 3 terus, takkan abang tak tercabar kot. Demikian juga disebutnya. Kemudian ada yang sebut, buang je lah bang, cari yang baik-baik. Nazri kata, kalau aku tak cakap banyak, aku ceraikan je, cari lain. Perempuan ramai kat dunia ni. Jijo pula kata, subhanallah, sayang salah tempat ni. Tank KH kata, kekal, ceraikan saja, jangan jadi dayu. Semua kenyataan-kenyataan itu adalah kenyataan yang mungkin boleh awak fikirkan sekiranya ia berlaku kepada diri awak. Mungkin isteri awak pergi kahwin dengan orang lelaki lain, sehingga awak akhirnya kata bahawa isteri saya sudah tak bagus dah, lalu dia ni sepatutnya diceraikan. Sahabat-sahabat, setiap orang, setiap situasi pastinya berbeza. Oleh sebab itu kita perlu lihat, kalau dia nak pertahankan isteri dia kata dia sayang sungguh kepada isteri dia, apa salah dia kat situ? Tak salah pun. Adakah dia dikira sebagai dayus? Tidak. Orang dayus ni apa? Dayus ni dia biarkan isteri dia buat maksiat. Itu dia biarkan. Tetapi Tuan Rahman ni dia tak biarkan isteri dia buat maksiat. Bahkan dia pergi ke mahkamah syariah untuk nak halang isteri dia daripada melakukan kemaksiatan. Macam mana boleh kahwin dengan orang lain sedangkan hang ada lelaki? Tak boleh macam tu. Jadi apa yang dilakukan oleh Tuan Rahman tadi tu memang betul dah, memang dah cantik dah yang dia buat tu, tak ada masalah pun. Dan mungkin dia sayang isteri dia pada waktu tu, dan perbuatan kesalahan dan kesilapan yang dibuat oleh isteri dia itu tidak sedikit pun menjejaskan kasih sayang dia kepada isteri berkenaan, maka tidak menjadi masalah. Ia tidak memalukan lelaki. Kita kena tahu dalam bab ni, mungkin perempuan itu melakukan kesalahan ataupun melakukan kesilapan dalam hidup dia. Tetapi kalau suami dia masih rasa ia boleh dibetulkan, maka tak ada masalah dia dalam hal berkenaan. Nabi SAW sebut, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam ada melakukan kesilapan, tetapi yang terbaik dalam melakukan kesilapan adalah orang yang bertaubat. Moga-moga dengan apa yang dilakukan oleh Tuan Rahman ini, isteri dia boleh bertaubat. Tapi kalau isteri dia tak boleh bertaubat, kita tunggu mahkamah syariah yang akan bersidang nanti pula, yang akan memutuskan status perkahwinan mereka, adakah cerai ataupun tidak. Tetapi buat masa ni, mereka kekal sebagai suami isteri, dengan maksud wanita itu masih lagi isteri kepada Rahman tadi. Walaupun ramai orang tengok apa benda lah ni kan, mahkamah macam ni. Ini adalah prosedur yang perlu kita hormati, dan inilah prosedur yang ada di negara kita. Kita perlu ikut prosedur ni. Hakim mahkamah syariah di dalam bab ini, mereka lah yang menjadi mufti, mereka lah yang jadi pemutus di dalam urusan rumah tangga dan hal-hal berkaitan tentang rumah tangga. Saya tertarik untuk react isu ni bukan apa, sebab saya sering kali mendapat pertanyaan tentang isu rumah tangga, dan mereka selalu sangat beritahu tentang masalah rumah tangga mereka kepada saya. Demikian juga saya yakin dan percaya ia berlaku juga kepada ramai ustaz-ustaz yang lain. Lepas solat ada orang nak jumpa ustaz, saya nak cerita tentang rumah tangga saya cerai dengan kawan ni, saya dah tunggu nak ceraikan isteri saya, isteri pula datang bagi tahu bahawa dia nak ceraikan dengan suami dia, tapi dia masih sayang lagi, tapi macam mana nak buat apa semua. Itu masalah-masalah yang berlaku, dan saya sangat cadangkan kepada ustaz-ustazah untuk apabila berlaku berkaitan tentang isu perkahwinan, perceraian dan rujuk, tolonglah minta untuk orang-orang berkenaan mereka pergi merujuk kepada mahkamah syariah, kerana bagi kita tak dapat memberikan pemutus. Kadar nasihat-nasihat umum tak ada masalah, jangan buat nasihat bodoh sudah. Wallahu ta'ala alam. Sahabat, saya berharap ia menjadi satu disiplin yang boleh dipegang oleh ustaz-ustaz yang juga menonton, dan juga anda yang bertanya. Ada masalah berkaitan tentang perkahwinan, rujuk terus di mahkamah syariah. Wallahu ta'ala alam. Sahabat, saya nak ajak anda juga untuk membaca buku Hadis 40. Ini asas-asas, basic asas. Suami, isteri, perlu ada basic ni. Pastikan kita boleh baca. Kalau kita tak baca, kita pastikan anak-anak kita miliki buku Hadis 40 ni. Sekarang ni saya buat combo sekali dengan buku Sirah Nabi Ar-Rahiqul Makhtum. Dua-dua sekali. Jadi dapatkan dua ni. Harga asal untuk dua ni adalah RM130, tetapi anda boleh dapat dengan harga RM100 sahaja. Moga-moga ia dapat memberikan manfaat ilmu kepada kita semua.